Boleh ya? Baik. Setelah mereka berselisih pendapat macam tadi, orang-orang yang mengatakan boleh memilih antara nak puasa dengan tak nak puasa pula berselisih pendapat pula. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Antara berpuasa ataupun berbuka. Ulama-ulama berselisih pendapat kepada 4 pendapat. Secara umumnya ada 4 pendapat. Pendapat pertama tentulah mengatakan berbuka lebih afdal. Berbuka lebih afdal. Maafkan saya. Pendapat yang pertama mengatakan mengambil rukhsah ini adalah lebih afdal. Mana berbuka lebih afdal. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua mengatakan ianya kembali kepada keadaan orang itu sendiri, individu yang berpuasa. Sekiranya dia mampu untuk bertahan, berpuasa adalah lebih afdal. Sekiranya dia tidak mampu untuk bertahan, dia akan jadi penat dan seumpamanya, maka mengambil rukhsah adalah lebih afdal. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahawa sama saja antara berpuasa dengan berbuka. Nak puasa pun ada fadilatnya dan berbuka pun sama juga fadilatnya, memandangkan hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang datang dalam masalah ni hampir sama kuatnya. Dan pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan sesiapa yang merasakan dirinya kuat dan mampu bertahan tetapi bimbang lama kang sampai petang kang dah tak tahan, ataupun waktu musafir kang, bila musafir dia dah tak tahan, maka afdal baginya ialah untuk mengambil dengan rukhsah ni. Jelas tak? Ada masalah tak setakat ni? Yang pendapat keempat, yang kedua macam sama je. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hampir sama, betul. Pendapat tu hampir sama tapi berbeza. Yang ini daripada awal lagi, pendapat yang kedua daripada awal lagi menetapkan bahawa kalau kuat boleh puasa. Kalau tak kuat afdal ambil rukhsah daripada awal lagi. Daripada awal lagi. Memang dia tahu keadaan dia tak kuat. Yang ini dia kuat. Yang pendapat keempat pula mengatakan dia kuat. Dia memang tahu dia kuat tapi bimbang-bimbang. Dia akan tak kuat nanti. Sama juga keadaannya macam ibu yang menyusukan anak. Kan hukum ibu yang menyusukan anak dalam keadaan puasa, kalau dia menyusukan anak dan dia tak puasa, dia kena ganti puasa je. Tapi kalau dia menyusukan anak, dia tahu dia kuat tapi dia bimbang-bimbang anak dia ni tak kuat dan dia tak ada susu sebab menyusukan anak dia lapar seumpamanya, dia kena makan, maka dia kena puasa dan juga kena bayar fidyah. Nampak keadaan tu Jelas Baik. Ini dia hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Hamzah bin Amr al-Aslami, bahawa dibertanyakan pada Rasulullah SAW, bolehkah saya berpuasa dalam keadaan musafir di bulan Ramadan, soalannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sekiranya kamu mahu, kamu boleh puasa, dan sekiranya kamu mahu, kamu tidak perlu berpuasa. Dan hadis ini juga ada dilalah ataupun antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni, bahawa peri penting untuk bertanyakan kepada orang yang alim dalam hukum hakam berkaitan dengan ibadat kita. Tak boleh nak langgar je rasa-rasanya boleh ikut, tak boleh ikut. Sebaliknya kena bertanyakan. Dan di dalam hadis ini Hamzah telah menunjukkan satu contoh pada kita bahawa orang yang bertanyakan fatwa, al-mustafti, orang yang bertanyakan fatwa, kenalah menerangkan hal dia, hal keadaannya. Dalam hadis Abi Daud, dia menerangkan, aku ni banyak musafir dan aku tak mau sekiranya aku terpaksa musafir dan ambil rukhsah, nanti tertangguh-tangguh, aku ada hutang kena puasa, lambat pula aku nak boleh puasa dan sebagainya. Ataupun aku ni suka puasa, nanti nak kena puasa ganti pula, puasa-puasa sunat saya tertunda. Maka dia menceritakan hal keadaan dia. Ini adalah satu peri penting dalam bertanyakan hukum. Tak boleh tanya hukum ni macam malu-malu, kita simpan benda-benda yang mungkin jadi kesan kepada hukum hakam. Baik. Tadi kita bicarakan tentang pendapat-pendapat
Saya telah sebut pendapat-pendapat tetapi tidak menyebutkan lagi apakah dalil-dalil yang dipegang oleh pendapat-pendapat tersebut. Memandangkan kita ni orang yang kata mengatakan kita berhukum dengan dalil, kita mau berpegang dengan dalil, seyogialah kita mengetahui apakah dia dalil yang membolehkan kita berpegang ataupun yang menyebabkan kita berpegang pendapat tu. Kenapa awak berpuasa? Kenapa awak tak puasa? Kenapa? Baik. Terus saya kembali kepada pendapat yang pertama tadi, pendapat Daud Zahiri. Dia mewajibkan mengambil rukhsah dan mengatakan sesiapa yang tidak mengambil rukhsah maka puasanya terbatal dan wajib qada. Antara dalil-dalil beliau ialah pertama sekali firmanullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sekiranya kamu sakit atau sekiranya kamu berada dalam keadaan musafir, maka gantinya adalah pada hari yang lain. Dakwa beliau, ayat ini secara jelas menunjukkan bahawa Allah SWT suruh ganti pada hari lain. Logik juga dalil dia ni. Kita akan jawab dalil ni kemudian. Dan antara dalil beliau lagi, hadis-hadis yang antaranya yang kita akan baca dan ada yang kita tak akan baca. Antaranya Rasulullah SAW telah bermusafir dengan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam keadaan daif. Waktu tu puasa musim bermusafir dalam bulan Ramadan. Dan sebahagian sahabat mereka berpuasa dan sebahagian sahabat kelihatan terlalu daif, tak tahan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh supaya didatangkan semangkuk sebekas susu. Dan Rasulullah SAW duduk ataupun berada di tengah-tengah tempat yang boleh dilihat oleh orang. Rasulullah SAW minum. Lalu ada yang mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang pun mulalah puasa. Bila berbuka puasa, bila nampak Rasulullah SAW buka, orang buka. Bila melihat keadaan ini, sebahagian sahabat dia terus berpuasa, tak nak puasa, tak nak buka juga. Lalu diadukan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, sebahagian sahabat tak berbuka. Ulaikumul usah, Rasulullah kata. Ulaikumul usah. Mereka ni orang-orang yang derhaka. Mereka ni orang-orang yang derhaka. Menunjukkan bahawa ni satu maksiat, penderhakaan, maka dosa, kena ambil rukhsah ni. Boleh? Ni dalil dia. Kuat juga tu. Baik. Antara dalil-dalil mereka lagi riwayat-riwayat daripada para sahabat dan begitu juga hadis yang kita akan baca sebentar lagi. Hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, bahasa Melayu yang terjelepuk di bawah pokok dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah SAW, kenapa dengan sahabat ni? Allah tanya, kenapa dengan dia ni? Orang-orang memberitahu, sa'imun, dia ni berpuasa. Dia ni berpuasa. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukanlah satu perkara yang baik, bukanlah satu perkara yang dikira berpahala, kebajikan untuk berpuasa dalam waktu musafir. Ini adalah dalil-dalil yang dikemukakan, antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh mazhab Daud Al-Zahiri dan pengikut-pengikutnya. Begitu juga riwayat-riwayat daripada para sahabat yang saya nyatakan tadi. Ada riwayat daripada Umar, daripada Ibnu Umar, dan juga riwayat daripada Abu Hurairah. Setengah-setengah sahabat ni datang berjumpa, didatangi oleh para tabi'in, bertanyakan tentang mereka berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan safar, lalu disuruh oleh para sahabat untuk qada. Walau bagaimanapun riwayat ini tidak dapat dipastikan lagi setakat ini apakah darajatnya, adakah dia boleh terima ataupun boleh diistihsan dengannya, memandangkan ialah riwayat-riwayat daripada qaulus sahabah. Dan qaulus sahabah bila bertembung dengan sarih Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka didahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, apakah dia dalil-dalil orang yang mengharuskan berbuka puasa? Antara dalilnya ialah yang mengharuskan berpuasa dan juga untuk tidak puasa. Antara dalilnya ialah yang kita baca tadi. Pertama sekali ialah
Hamzah atau hadis Aisyah daripada Hamzah bin Amr Al-Aslami bahawa dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini seorang yang banyak melakukan musafir, bolehkah aku berpuasa dalam keadaan musafir? Rasulullah SAW kata, kalau nak puasa, kalau nak, kalau tak nak tak perlu puasa. Ni menunjukkan pilihan, boleh saja, tidak diwajibkan. Baik, untuk menjawab ayat Quran tadi, ayat Quran mereka mengatakan Allah SWT berkata, macam mana ayatnya? Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantinya adalah pada hari yang lain. Ayat ini tidak menegaskan bahawa mesti berbuka. Sebaliknya ayat ini memberitahu bagi mereka yang tidak berpuasa, disebabkan musafir ataupun sebabkan sakit, mereka boleh menggantikan pada hari yang lain di luar bulan Ramadan tanpa menerima dosa, tanpa ditulis dosa kerana tidak puasa. Tak jadi dosa, itu saja. Bukannya mengatakan bahawa wajib berbuka dan sesiapa yang tidak berbuka maka dia berdosa dan wajib qada. Tidak. Itu jawabnya. Dan hadis-hadis yang disebutkan, hadis antaranya ulaikumul usah. Ulaikumul usah adalah disebabkan peristiwa ini berlaku sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat di bulan Ramadan untuk pergi berperang. Jadi bila pergi berperang, mereka memerlukan kekuatan untuk menghadapi musuh. Disebabkan itu Rasulullah SAW suruh berbuka, sebab sekiranya tak buka mereka akan jadi lemah dan boleh mengurangkan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi musuh. Sebab itulah Rasulullah SAW kata ulaikumul usah. Mereka ni orang yang dahaka. Boleh? Jelas ya? Sampai sekarang jelas? Tak boleh guna dalil apa ni. Orang selalu cerita kan bulan puasa yang orang Islam buat sebab dia perang tu macam naik perang buka puasa. Betul tak? Dalam keadaan perang disuruh kita buka puasa. Walau bagaimanapun akan ada keadaan-keadaan di dalam keadaan berperang, keluar berperang, tetapi Rasulullah SAW masih lagi meneruskan puasa sebelum berlawan dengan musuh. Waktu berperang ya, tapi waktu berjalan Rasulullah SAW berpuasa. Antaranya waktu dalam peperangan Badar. Perang Badar berlaku waktu bulan Ramadan, setelah diturunkan perintah untuk berpuasa. Di kalangan sahabat ada yang berpuasa. Dan begitu juga dalam peperangan yang disebutkan ni, hadis bukan hadis yang kita baca ni, hadis yang ulaikumul husah ni ialah peperangan Fathu Makkah yang berlaku pada 8 Hijrah. Saya akan cerita lagi lepas ni. Peperangan ni berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dan di situ di kalangan para sahabat ada yang berpuasa. Dan sewaktu perangan ni menurut riwayat bahawa Rasulullah SAW keluar daripada Madinah pada 10 hari bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, dan Rasulullah SAW tiba di Hudaibiyah atau Fathu Makkah pada 19 hari bulan Ramadan, 9 hari bulan. Jadi sepanjang perjalanan tu ada yang puasa, ada yang tak puasa dan seumpamanya. Dan kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan peperangan ni. Sebenarnya banyak hadis ini berkisar pada riwayat-riwayat yang berlaku pada perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa ni. Baik.